Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya dan rakan saya iaitu Nurul Hidayah binti Aw Muhammad Noor akan menerangkan serba sedikit berkaitan tajuk falsafah pendidikan bagi subjek EDUP 2072 iaitu falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Okay, sebelum itu ingin kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azizi bin Jaafar selaku pensyarah bagi subjek ini. Okey, antara isi kandungan yang terdapat di dalam slide kami iaitu yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK, guru berjiwa pendidik, hubungan FPK dengan jiwa pendidik, falsafah pendidikan guru iaitu FPG, falsafah pendidikan khas dan yang terakhir falsafah pendidikan Tibet. Okey, kita tengok apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, pendidikan di Malaysia ini adalah salah satu usaha yang berterusan ke arah lebih untuk perkembangkan lagi potensi individu itu secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek dia, rohani, emosi dan jasmani, dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia ni yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bagi memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okay, ini menurut Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang seterusnya, apa unsur-unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini? Okey, kita tengok yang pertama iaitu usaha berterusan. Okey, jadi usaha berterusan ni, pendidikan ni adalah salah satu proses yang berterusan sepanjang hayat kan, daripada kita bayi sehinggalah kita mati. Dan yang kedua, potensi individu. Okey, potensi individu ni adalah melalui pendidikan, setiap potensi itu dikembangkan. Contohnya macam yang potensi diri kita tu lah, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, yang ketiga, menyeluruh dan bersepadu. Okey, perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu ini adalah ianya merangkumi perkembangan individu yang memaksimumkan lagi pada cara yang tepat untuk bantu menggilapkan lagi atau menambah baikkan lagi potensi yang ada dalam diri setiap individu itu. Maksudnya dia nak perkembangkan lagi potensi dalam diri setiap murid itu kan. Dan yang keempat, insan yang seimbang dan harmonis. Maksudnya dekat sini, insan kita nak jadikan murid itu sebagai insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, sihat tubuh badan, percaya dan yakin pada Tuhan. Dan yang terakhir, kepercayaan kepada Tuhan. Okay, contohnya kepercayaan kepada Tuhan ni adalah kita mengakui alam dan manusia itu dicipta oleh pencipta kita dan akui adanya pencipta. Kita masuk pula kepada guru berjiwa pendidik. Okey, guru berjiwa pendidik. Apa itu guru berjiwa pendidik? Okey, yang pertama kita tengok menjadi suri teladan yang baik. Maksudnya di sini kita sebagai seorang pendidik ataupun guru mestilah menjadi contoh, menjadi teladan yang baik kepada anak murid kita kan, untuk mereka ikut. Apa yang baik daripada kita tu kita nak mereka ikut. Okey, yang kedua, mempunyai kefahaman yang jelas bagi matlamat sebenar pendidikan. Maksudnya, guru ni perlu ada kefahaman yang jelas ataupun kefahaman yang lebih mendalam bagi matlamat sebenar pendidikan tu. Apa matlamat sebenar kita menjadi seorang guru? Okey. Yang terakhir, kompeten dalam aspek pedagogi, sosial dan peribadi. Maksudnya di sini kita
kita sentiasa memperbaharui kita punya teknik-teknik mengajar. Lepas tu kita bersosial dengan ataupun berhubung dengan baik dengan orang sekeliling kita, dengan anak-anak murid kita. Okey, dan apabila kita menggunakan kaedah pedagogi yang terbaik dan sentiasa berubah-ubah, ini akan mendatangkan kita punya pengajaran itu berjalan dan dengan lancar, dan juga matlamat pendidikan kita juga akan tercapai. Dan kita masuk pula kepada hubung kait FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan dengan jiwa pendidik. Okay, yang pertama, guru sebagai pembimbing. Dah semestinya lah kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik perlu membimbing anak-anak murid kita supaya tidak orang kata tidak lambat ataupun terkapai-kapai dalam pembelajaran dia kan. Okay, yang seterusnya, berpegang teguh dengan agama. Okey, kita perlu sebagai seorang guru perlu berpegang teguh dengan agama kita. Seterusnya, berusaha bagi meningkatkan penguasaan bidang ilmu dan kemahiran. Kita perlu berusaha. Sebagai seorang guru perlu berusaha untuk meningkatkan lagi dan dalam menguasai bidang ilmu yang kita ajarkan. Dan yang terakhir, mengamalkan pengajaran yang efektif, melahirkan guru yang berkualiti. Maksudnya kita punya pengajaran tu mestilah, orang kata mestilah power, mestilah kalau orang tengok macam wow macam tu. Kita untuk lahirkan guru yang lebih berkualiti. Kita masuk pula kepada falsafah pendidikan guru ataupun FPG. Okay, jadi falsafah pendidikan guru, guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, serta bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Seterusnya kita tengok kepada matlamat FPG ni apa. Okey, jadi matlamat dia adalah untuk melahirkan guru yang profesional, yang berdaya tahan yang tinggi, beretika, berfikiran kreatif, mengamalkan nilai-nilai murni serta mempunyai kemahiran yang diperlukan dan berpengetahuan dalam teknologi. Jadi dengan tubuhnya FPG ini, guru-guru ni dia boleh menguasai kemahiran mengajar dalam proses mendidik. Jadi seorang guru juga perlu pelbagaikan strategi ataupun kaedah ataupun teknik pengajaran yang boleh membantu guru untuk mengajar dengan lebih berkesan. Seterusnya kita masuk kepada sifat dan kualiti profesional guru. Okey, di sini ada 6. Yang pertama, pengetahuan ikhtisas. Okey, pengetahuan ikhtisas ni maksudnya sebagai seorang guru tu dia perlu mempunyai pengetahuan tentang bidang pendidikan tersebut. Bidang pengajaran tersebut. Yang kedua, sedia ingin tahu. Maksudnya seorang guru perlu ataupun setiap guru perlu ada sifat ingin tahu untuk mendorong mereka mempertambahkan lagi pengetahuan. Dan guru dia akan selalu pelajari dan sesuaikan diri dalam pendidikan yang berubah demi kepentingan pekerjaan dan sifat dan bersifat profesional tu. Okay, yang ketiga, suka membaca dan mengkaji. Maksudnya suka membaca dan mengkaji ini adalah untuk menyampaikan ilmu dengan yakin dan dan sebarkan ilmu yang lengkap. Maksudnya di sini apabila seorang guru itu dia mempunyai sifat yang suka membaca, suka mengkaji, mereka akan menyampaikan ilmu dengan yakin dan juga mereka boleh menyampaikan ilmu ataupun menyebarkan ilmu yang lengkap.
guru sentiasa peroleh ilmu yang mendalam. Okey, yang keempat, kemahiran bertutur. Okey, kemahiran bertutur ini adalah orang kata keberkesanan sesuatu pengajaran itu dia berdasarkan pertuturan seorang guru. Kan? Lepas tu, guru ni perlu menguasai pelbagai bahasa dan menyampaikan pengajaran mereka tu dengan bahasa yang mudah serta menggunakan tata bahasa yang betul. Okey, yang kelima, daya ingatan. Okey, daya ingatan ni maksudnya guru perlu mempunyai ingatan tentang bidang-bidang yang diajar itu dengan dengan lebih menyeluruh, lebih mendalam, agar nanti mereka akan menjadi tempat yang dituju oleh anak-anak murid mereka pada bila-bila masa. Maksudnya apabila seorang guru ni mempunyai daya ingatan, bila anak-anak murid mereka ni datang bertanya, mereka boleh menjawab, tak kisah masa bila murid-murid ni datang kepada guru tersebut. Okey, dan yang terakhir, daya usaha. Daya usaha maksudnya guru tu sentiasa mencuba dan memikirkan pendekatan mengajar yang baru dan untuk menjadikan pengajaran mereka ini lebih menarik. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih kepada Izzarifah. Kemudian saya akan sambung dengan falsafah pendidikan khas. Pendidikan khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, misi dan visi falsafah pendidikan khas. Misi falsafah pendidikan khas ialah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. Kemudian, visi falsafah pendidikan khas pula ialah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Objektif falsafah pendidikan khas ialah yang pertama, menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas. Yang kedua, menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas. Yang ketiga, menyediakan peluang untuk mencungkil bakat terpendam dan mengembangkan potensi murid dengan keperluan khas. Yang keempat, menyediakan bahan pengajaran yang mencukupi dan terkini. Dan yang terakhir ialah memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dalam bidang pendidikan khas. Matlamat pendidikan khas ialah menyuburkan keupayaan intelek, emosi, sosial dan jasmani kanak-kanak luar biasa. Dan matlamat pendidikan khas juga memperkembangkan kecekapan ekonomi yang asas supaya kanak-kanak khas menjadi pekerja yang berguna pada masyarakat. Matlamat seterusnya ialah mengeratkan kanak-kanak khas dengan masyarakat biasa supaya mereka dapat diterima oleh masyarakat. Apa itu kanak-kanak khas? Kanak-kanak khas ialah kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami masalah yang mengganggu proses pembelajaran. Kanak-kanak khas juga ialah kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial dan emosi tidak mencapai pertumbuhan-pertumbuhan biasa hingga mereka tidak dapat faedah sepenuhnya dari rancangan sekolah biasa dari Chua TT 1981. Seterusnya pendidikan khas. Pendidikan khas ialah pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan khas ialah pendidikan yang disediakan oleh kanak-kanak dengan keperluan khas. Mereka termasuklah golongan yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran serta yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan pintar cerdas. Pendidikan khas menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum biasa atau perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa.
Terdapat 5 program pendidikan khas. Yang pertama, Sekolah Pendidikan Khas iaitu SPK. Yang kedua, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Yang ketiga, Program Inklusif PI. Yang keempat, Program Pemulihan Khas. Dan yang kelima, Program Bermasalah Pembelajaran Spesifik Disleksia. Falsafah seterusnya ialah falsafah pendidikan TVET, iaitu Technical Vocational Education Training. Pendidikan teknik ialah pendidikan yang memberikan pengetahuan teknikal yang berkaitan dengan mata pelajaran matematik dan sains yang kukuh. Vocational pula ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu. Secara umumnya, TVET adalah program pendidikan berasaskan pengetahuan yang tersusun bagi menyediakan pelajar untuk masuk ke alam pekerjaan yang bersifat teknikal yang selari dengan aspirasi menjadi negara yang maju. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. TVET diperkenalkan bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi selaras dengan globalisasi yang berasaskan kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Tujuan TVET ialah untuk memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Tujuan TVET juga untuk menyediakan model insan berkemahiran yang diperlukan dalam industri. Seterusnya adalah perkembangan TVET. Perkembangan TVET pada tahun 1990 sehingga tahun 2000. Pada tahun tersebut, permintaan terhadap sekolah teknik dan vokasional meningkat. Permintaan bukan sahaja dari kalangan murid yang lemah, tetapi dari kalangan murid yang cemerlang juga dalam SRP dan PT3. Pada tahun tersebut, kesedaran ibu bapa terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Dari segi pendidikan, iaitu pendidikan teknik, kepada pelajar yang cenderung kepada bidang teknik, memberikan pendidikan akademik, menyediakan pendidikan dalam bidang sains dan teknologi. Dari segi pendidikan vokasional, pelajar yang cenderung kepada bidang vokasional, pelajar dapat pengetahuan asas berkenaan dengan vokasional dan kemahiran supaya pelajar ni boleh mendapat pekerjaan sebagai tenaga kerja mahir atau separuh mahir dalam bidang industri. Pada tahun 2000 sehingga sekarang, struktur dan kurikulum diubah suai. Bidang pekerjaan PTV dalam kejuruteraan, perdagangan, pertanian dan perkhidmatan. Hala tuju perindustrian berubah dari insentif buruh ke intensif modal yang memperkenalkan sijil terbuka peringkat SPM, wujud jawatankuasa penasihat, KPM mengarusperdanakan PTV. Jabatan Pembangunan Kemahiran dijadikan agensi tunggal dalam pembangunan. Itu pengesahan kualiti kurikulum pendidikan teknik dan vokasional. Sijil Kemahiran Malaysia iaitu SKM diiktiraf dan dijadikan sijil kebangsaan. Terdapat dua institut yang ditubuhkan, iaitu yang pertama Institut Kemahiran Belia dan Negara IKBN dan yang kedua ialah Institut Latihan Perindustrian ILP. Laluan untuk pendidikan TVET ialah dalam sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM, pentadsiran tingkatan 3 PT3 dan sistem latihan dual nasional SLDN. Seterusnya adalah implikasi TVET. Implikasi TVET kepada individu, melahirkan individu yang mahir dalam pelbagai kemahiran teknikal, menjana individu yang berpengetahuan luas dan membuka peluang kepada pelajar yang kurang cenderung dalam bidang akademik. Implikasi TVET kepada masyarakat pula ialah melahirkan masyarakat yang berinovasi dan berpengetahuan tinggi. Pandangan masyarakat terhadap bidang kemahiran teknikal berubah. Lepas itu melahirkan masyarakat yang bersedia memasuki alam pekerjaan. Implikasi TVET kepada negara pula ialah meningkatkan kewujudan insan berkemahiran tinggi, mengukuhkan keekonomi negara dan menyeimbangkan peluang pekerjaan negara. Rumusan falsafah pendidikan dalam TVET. TVET ini ditekankan oleh negara adalah untuk menghasilkan individu, masyarakat dan negara yang mahir dalam bidang kemahiran. Sistem TVET berubah sejajar dengan keperluan ekonomi bagi memastikan model insan yang dilatih mempunyai nilai, kemahiran dan pengetahuan yang relevan. TVET dapat melahirkan negara yang seimbang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.